Tu sebab saya terperanjat, ada bukan terperanjat, saya rasa tersentuh bila saya pergi ke satu sekolah Seri Seremban kat Seremban. Dekat pintu kelas, orang satu kelas tu dia tampal satu perkataan, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, nampak? Kadang-kadang orang yang buat maksiat ni bukan apa dah, sebab dia dah rasa benda tu batu. Tak ada rasa apa dah. Beli nombor dah biasa, tak ada hal. Alah beli ni suka-suka je. Bukan kono pun. Sekali Allah Ta'ala bagi dia kono 50,000. Hari itulah hari lahir dia. Dia belanja semua makan. Hari ni birthday aku. Jom makan. Bukan Allah pay kau. Tak kira lah. Hari ni dia belanja makan. Disebar lah dosa tu jadi darah daging ke orang lain. Ya, dia tak sadar tu. Nampak tak? Sebab dah terbiasa. Tu yang kita takut dengan istidraj tu. Yang mana Allah Ta'ala bagi kita kesenangan, bagi kita rezeki melimpah ruah, supaya tahu lupa ke Allah. Orang yang main nombor, kalau kono memang penyakit. Dalam berburak pun dia boleh main nombor. Kau nak kau berapa orang? 3 orang. Orang dah nak kau? Kau baru 2 kau, belum lagi baru kahwin. Ya kau. Anak dia seorang. Jap. 3, 2, 0, 1. Bang. Dalam berburak jumlah anak main nombor itu. Kono pula first prize. Langsung. Tuan kau pandai betul handa kau. Nampak? Itu dia. Sabar. Maknanya dalam hal menahan diri, maka dia akan menganggap setiap ujian itu walau berat mana pun, tetapi dia akan hadapi dengan sabar. Maka dia menjauhkan diri dia dari segala bentuk kemarahan demi menjaga keimanannya kepada Allah. Tahan dia, takutkan kena marah. Tahan dia, takut dia yang marah. Marah ni pula ada ompek Johnny. Ada orang yang copek marah, copek soju. Sikit-sikit marah, sikit marah. Tapi walaupun dia marah, copek soju. Kategori yang kedua, dia lambek marah, lambek soju. Dia payah nak marah, tapi sekali dia marah, memang bermusuh lah dia. Selama-lama payah nak pujuk dia balik. Orang yang paling baik, dia lambek marah tapi copek sejuk. Susah dia nak marah, tapi kalau dia marah pun kejap dah baik balik. Itu paling baik sekali. Yang paling teruk, copek marah, lambek sejuk. Marah, sekali marah semua orang nak digaduh. Langsung tak elok-elok dah. Tengok kita masuk kategori yang mana. Sebut pasal marah, pernah sekali Nabi pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, berburak dengan Sayyidina Abu Bakar. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun berburak-burak. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dia maki Sayyidina Abu Bakar. Pumpam, dihamun Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi, berhenti sekejap. Dia tinjau Arab Badui tu. Dia sambung balik berbual dengan Nabi. Bila sambung berbual dengan Nabi, Nabi tersenyum. Kali kedua Arab Badui itu meningkatkan volume maki itu. Dia tambah, dia maki lagi, pumpam, dia bagi kat Sayyidina Abu Bakar. Bila bagi kat Sayyidina Abu Bakar, sekali lagi Sayyidina Abu Bakar pandang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sambung balik berburak dengan Nabi. Bila sambung berburak dengan Nabi, Nabi sekali lagi tersenyum. Kali ketiga Arab Badui itu sambung makian dia. Kali ni Sayyidina Abu Bakar tak tahan. Sayyidina Abu Bakar bangun, menghadap Arab Badui itu, disambut dia. Segala binatang yang ada kat kebun dia, daripada kecil sampai besar, semua sambut dia. Daripada kambing sampai unta, semua sambut dia. Masa itulah Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar sadar makna marah batu Nabi. Bayangkan, tanda Nabi marah, Nabi bangun tanpa bagi salam, tu marah benar dah tu. Kita kalau bangun tak bagi salam, kita tak anggap marah lagi. Melainkan nak kena tampar sampai bergagal otak tu, sah marah ada ni. Tu baru tahu marah. Tapi Nabi bangun tak bagi salam, marah betul Nabi. Maka lepas itu apa berlaku? Sayyidina Abu Bakar dia kejar Nabi. Ya Rasulullah, janganlah kau biarkan aku bingung. Kau beritahu aku Rasulullah, apa salah aku ya Rasulullah?
Nabi pun beritahu, waktu kali pertama kau dilemparkan kata-kata kesat oleh orang itu dan kamu teruskan bersabar, aku tersenyum kerana aku terlihat seramai-ramainya malaikat duduk di keliling kau dan semuanya mendoakan kesejahteraan kau sebab kau sabar. Kali kedua, bila dia teruskan melemparkan kata-kata kesat kepada kau dan kau teruskan bersabar, aku tersenyum kerana lebih ramai lagi malaikat datang dan semuanya mendoakan kesejahteraan kau. Tetapi apabila kau bangun, kau membalas balik cacian dan makian orang itu, pada ketika itu semua malaikat yang ada tadi menghina engkau, ditinggalkannya engkau, dan tempat itu tadi digantikan oleh syaitan dan iblis, dan semuanya menghasut engkau supaya teruskan makian itu. Itu sebab aku bangun meninggalkan engkau. Syaitan, kau bagi lagi, kau bantai lagi, dia sedang elok ni, dia tengah diam tu, kau bagi lagi. Itu kerja syaitan. Syaitan memang gamar kalau kita tak sabar. Itu sebab kita kadang-kadang bila marah macam-macam kita cakap. Sampai ke rumah dah minum, dah mandi, dah lepas semayang, kita mana boleh fikir, kenapalah aku cakap macam tu. Marah anak pun macam-macam cakap, kau ni tu lah dia tak penganang budi, dia memang garam dengan kau, dia tak halalan susu dan kek kau. Keluar tu, habis dengan susu-susu tak halal. Lepas tu bila anak tu dah tak balik, mana handle pun satu, dia cakap macam tu, kenapa lah mulut jahat batu. Allah. Sebab apa? Sebab tadi waktu kita marah, setan yang cucuk kita. Tapi bila tenang, dah ingat Allah Ta'ala balik, baru kita ingat. Itu sebab penting menjaga sabar. Itu sebab saya terperanjat, ada berkata banyak, saya rasa tersentuh bila saya pergi ke satu sekolah Seri Seremban kat Seremban. Dekat pintu kelas, orang satu kelas tu dia tampal satu perkataan, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, nampak? Kadang-kadang orang yang buat maksiat ni bukan apa dah, sebab dia dah rasa benda tu batu, tak ada rasa apa dah. Beli nombor dah biasa, tak ada hal. Alah beli ni suka-suka ya, bukan kono pun. Sekali Allah Ta'ala bagi dia kono 50,000. Hari itulah hari lahir dia. Dia belanja semua makan. Hari ni birthday aku. Jom makan. Bukan Allah pay kau, tak kira lah. Hari ni dia belanja makan. Disebar lah dosa tu jadi darah daging ke orang lain. Ya, dia tak sadar tu. Nampak tak? Sebab dah terbiasa. Tu yang kita takut dengan istidraj tu. Yang mana Allah Ta'ala bagi kita kesenangan, bagi kita rezeki melimpah ruah, supaya tahu lupa ke Allah. Orang yang main nombor, kalau kono memang penyakit. Dalam berburak pun dia boleh main nombor tu. Kau nak kau berapa orang? 3 orang. Orang dah nak kau? Kau? Baru 2 kau. Belum lagi baru kahwin. Ya kau. Anak dia seorang. Jap. 3, 2, 0, 1. Ubah. Dalam berburak jumlah anak main nombor itu. Kono pula first prize. Langsung. Wah, kau pandai betul handa kau. Nampak? Itu dia. Sabar. Maknanya dalam hal menahan diri, maka dia akan menganggap setiap ujian itu walau berat mana pun, tetapi dia akan hadapi dengan sabar. Maka dia menjauhkan diri dia dari segala bentuk kemarahan demi menjaga keimanannya kepada Allah. Tahan dia, takutkan kena marah. Tahan dia, takut dia yang marah. Marah dia pula ada ompek Johnny. Ada orang yang copek marah, copek salju. Sikit-sikit marah, sikit marah. Tapi walaupun dia marah, copek salju. Kategori yang kedua, dia lambek marah, lambek salju. Dia payah nak marah, tapi sekali dia marah, memang bermusuh lah dia. Selama-lama payah nak mujuk dia balik. Orang yang paling baik, dia lambek marah tapi copek sejuk. Susah dia nak marah, tapi kalau dia marah pun kejap dah baik balik. Itu paling baik sekali. Yang paling tahu copek marah, lambek sejuk. Marah, sekali marah semua orang nak digaduh. Langsung tak elok-elok dah. Tengok kita masuk kategori yang mana.
Sebut pasal marah, pernah sekali Nabi pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, berburak dengan Sayyidina Abu Bakar. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun berburak-burak. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dia maki Sayyidina Abu Bakar. Pumpam, dihamun Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi, berhenti sekejap. Dia tinjau Arab Badui tu. Dia sambung balik berbual dengan Nabi. Bila sambung berbual dengan Nabi, Nabi tersenyum. Kali kedua Arab Badui itu meningkatkan volume maki itu. Dia tambah, dia maki lagi, pumpam, dia bagi kat Sayyidina Abu Bakar. Bila bagi kat Sayyidina Abu Bakar, sekali lagi Sayyidina Abu Bakar pandang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sambung balik berburak dengan Nabi. Bila sambung berburak dengan Nabi, Nabi sekali lagi tersenyum. Kali ketiga Arab Badui itu sambung makian dia. Kali ni Sayyidina Abu Bakar tak tahan. Sayyidina Abu Bakar bangun, menghadap Arab Badui itu, disambut dia. Segala binatang yang ada kat kebun dia, daripada kecil sampai besar, semua sambut dia. Daripada kambing sampai unta, semua sambut dia. Masa itulah Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar sadar makna marah batu Nabi. Bayangkan, tanda Nabi marah, Nabi bangun tanpa bagi salam, tu marah benar dah tu. Kita kalau bangun tak bagi salam, kita tak anggap marah lagi. Melainkan nak kena tampar sampai bergagal tak tu, sah marah ada ni. Tu baru tahu marah. Tapi Nabi bangun tak bagi salam, marah betul Nabi. Maka lepas itu apa berlaku? Sayyidina Abu Bakar dia kejar Nabi. Ya Rasulullah, janganlah kau biarkan aku bingung. Kau beritahu aku Rasulullah, apa salah aku ya Rasulullah? Nabi pun beritahu, waktu kali pertama kau dilemparkan kata-kata kesat oleh orang itu dan kamu teruskan bersabar, aku tersenyum kerana aku terlihat seramai-ramainya malaikat duduk di keliling kau dan semuanya mendoakan kesejahteraan kau sebab kau sabar. Kali kedua, bila dia teruskan melemparkan kata-kata kesat kepada kau dan kau teruskan bersabar, aku tersenyum kerana lebih ramai lagi malaikat datang dan semuanya mendoakan kesejahteraan kau. Tetapi apabila kau bangun, kau membalas balik cacian dan makian orang itu, pada ketika itu semua malaikat yang ada tadi menghina engkau, ditinggalkannya engkau, dan tempat itu tadi digantikan oleh syaitan dan iblis, dan semuanya menghasut engkau supaya teruskan makian itu. Itu sebab aku bangun meninggalkan engkau. Syaitan, kau bagi lagi, kau bantai lagi, dia sedang elok ni, dia tengah diam tu, kau bagi lagi. Itu kerja syaitan. Syaitan memang gamar kalau kita tak sabar. Itu sebab kita kadang-kadang bila marah macam-macam kita cakap. Sampai ke rumah dah minum, dah mandi, lepas semayang kita mana boleh fikir, kenapalah aku cakap macam tu. Marah anak pun macam-macam cakap, kau ni tu lah dia tak penganang budi, dia memang garam dengan kau, dia tak halalan susu dan kek kau. Keluar tu, habis dengan susu-susu tak halal. Lepas tu bila anak tu dah tak balik, mana handle pun satu, dia cakap macam tu, kenapa lah mulut jahat batu. Allah. Sebab apa? Sebab tadi waktu kita marah, setan yang cucuk kita. Tapi bila tenang dah ingat Allah Ta'ala balik, baru kita ingat. Itu sebab penting menjaga sabar.